Assalamualaikum dan salam sejahtera. Anda sedang menonton Agenda Awani. Saya Luqman Haris. Sudah kira-kira 2 tahun kita berdepan dengan COVID-19 dan impak COVID-19 ini banyak kita saksikan pada pelbagai sektor ekonomi dan segala aspek kehidupan kita. Tetapi tak dapat kita nafikan antara kesan yang terburuk sejak 2 tahun lepas adalah kepada ekonomi. Dan sejak 2 tahun lepas, kerajaan sudah mengumumkan pelbagai bantuan dan langkah-langkah dan rangsangan, pelan rangsangan dan sebagainya untuk membantu meringankan beban rakyat dan juga perniagaan di serata negara. Tetapi selepas hampir 2 tahun, bagaimana kita berhenti sejenak dan melihat di mana kemajuan kita, progres kita dan bagaimana ekonomi bergerak sejak 2 tahun lepas apabila kita melepasi satu tempoh yang agak mencabar ini. Dan saya disertai sekali lagi dalam Agenda Awani hari ini oleh satu individu yang saya kira terbaik untuk berkongsikan progres terkini ekonomi dalam negara, iaitu Menteri Keuangan Tengku Datuk Seri Zafrul Tengku Abdul Aziz. Datuk Seri, selamat datang. Terima kasih. Terima kasih, Luqman. Okey, Datuk Seri, kita tengok big picture dulu. Okey. Perkembangan ekonomi terkini negara selepas kira-kira 2 tahun kita berjuang dengan COVID-19. Apa perancangan kerajaan untuk memastikan momentum pemulihan ini berterusan selepas ini, Datuk Seri? Ya, okey. Sekali lagi terima kasih, Luqman. Baru-baru ini Bank Negara telah mengumumkan bersama-sama dengan DOSM, Department of Statistik Malaysia ataupun Jabatan Perangkaan Negara, bahawa ekonomi kita pada tahun 2021 telah meningkat KDNK-nya kepada 3.1% bagi tahun 2021 seperti saya sebut tadi. Kalau ini berbanding dengan pengucupan pada tahun 2020 sebanyak 5.6%. Jadi pertumbuhan KDNK pada tahun 2021 ini mencerminkan keberkesananlah langkah-langkah yang telah dibuat oleh kerajaan. Seperti disebut tadi oleh Luqman, pakej rangsangan dan juga pakej bantuan ini telah sedikit sebanyak membantu untuk memberi impetus kepada ekonomi kita. Tidak boleh dinafikan juga kejayaan kita dalam program imunisasi COVID kebangsaan. So this immunization program ini juga membantu supaya kita dapat membuka ekonomi kita lebih cepat. Pelan pemulihan negara pun semua negeri dah lepasi di fasa 4. Kalau kita lihat daripada segi sektor pada tahun 2021, sektor yang paling cemerlang adalah sektor pembuatan, manufacturing sector. Dari segi pertumbuhannya hampir 10%. And of course, the other sectors pun sama, service sector, sektor perkhidmatan, oil and gas. Dan juga sektor-sektor lain juga menunjukkan kadar pengucupan pun ada sikit, setengah sektor, tapi lebih rendah daripada tahun yang sebelumnya. Tambahan lagi, baru-baru ini kalau kita lihat dari segi ekonomi ini, kadar pengangguran itu penting juga. Kadar pengangguran pada akhir bulan Disember adalah 4.2%, jatuh daripada bulan November yang 4.3%. Tapi yang lagi penting tu pada bulan Mei 2020 it was at the highest lah. Peak dia 5.3%. Ini menunjukkan perkembangan yang baik. Kita punya unjuran ialah 4%. Jumlah perdagangan luar, our external trade pun telah mencecah 2 trilion ringgit untuk tahun 2021. Dan pelaburan FDI kita, pelaburan langsung asing bersih pun telah melebihi 50 bilion ringgit. Jadi melangkah ke hadapan, fokus kerajaan masih lagi sama berdasarkan 2 teras utama. Itu pertamanya untuk kita mencipta peluang pekerjaan. Kita ada buat pengumuman masa bajet itu. Kita nak bagi job guarantee, jaminan kerja kepada 600,000 pekerja. Ini peruntukannya 4.8 bilion ringgit. Dan keduanya ialah membantu komuniti usahawan, daripada mikro SME sampailah syarikat-syarikat yang tersenarai di bursa melalui insentif semarak niaga. Ini bernilai 40 bilion ringgit. Jadi dengan semua insentif dan perancangan yang dibuat dalam bajet, kita mengunjurkan bahawa KDNK kita akan bertumbuh pertumbuhan antara 5.5 hingga 6.5% pada tahun 2022. Pelbagai inisiatif diumumkan dalam bajet 2022 yang terbaru seperti yang Datuk Seri sebutkan sebentar tadi. 2 teras utama yang kita lihat adalah penciptaan pekerjaan dan juga sokongan kepada komuniti perniagaan. Dan berkenaan dengan apa yang Datuk Seri kongsikan sedikit sebanyak tadi berkenaan dengan pekerjaan, itu antara topik yang amat dekat dengan hati rakyat, khasnya pasca pandemik, ramai yang hilang kerja sebelum ini. Tahun lepas kerajaan berjaya melepasi sasaran penciptaan pekerjaan. Sasarannya 500,000 pekerjaan mahu dicipta, tetapi yang berjaya adalah 558,633 peluang pekerjaan. Dan tahun ini kerajaan up the target kepada 600,000 pekerjaan.
ada desas-desus yang kita dengar dalam kalangan netizen dan sebagainya di sosial media yang kata, betul ke ada peluang pekerjaan seperti yang diperkatakan ini? Kerana kalau kita lihat pada nombor yang dilaporkan dalam laporan, mungkin tak semua orang merasainya dalam kehidupan sebenar. Jadi mereka tanya, betul ke ada this much peluang pekerjaan yang kita? Boleh Datuk Seri kupas sedikit berkenaan dengan pertanyaan ini? Boleh. Tadi kadar pengangguran pun dah turun ke 4.2% dan kita harap turun lebih. Menunjukkannya daripada 5.3 down to 4.2. Salah satu sebab kadar pengangguran pun turun ialah kerana penciptaan pekerjaan ni. Tapi kalau saya nak kupas lagi, seperti yang Luqman nyatakan tadi, betul, pada tahun lalu kerajaan punya target ialah 500,000 dan kita telah lebihi sasaran tu, sekarang lebih kurang 560,000 lah. Dan kalau kita lihat tahun ini inisiatif Jamin Kerja Keluarga Malaysia ni yang akan dilancarkan oleh Yang Berhormat Perdana Menteri secara rasminya pada hari Sabtu 19 hari bulan Februari ini. Ya, ini berlandaskan konsep jobs guarantee. Jadi ini jaminan. Tahun lepas bukan jaminan. This year is a jaminan kerja dan peruntukannya banyak. Peruntukannya 4.8 bilion ringgit. Dan sasarannya naiklah 100,000 pekerjaan. Saya nak kongsi bahawa pada setakat ini masa bila pelancaran itu akan dibuat oleh Perdana Menteri, kita ada lebih kurang 50 majikan dengan 2,500 peluang pekerjaan just during the launch itself, ya. Selain itu terdapat juga aktiviti lain, kaunseling kerjaya, sesi temu duga bersama majikan dan sebagainya. Jadi Jamin Kerja ni terdiri daripada tiga komponen, iaitu insentif pengajian jamin kerja, dan satu lagi is My Step, serta program latihan dan peningkatan kemahiran ataupun reskilling dan upskilling. Bagi insentif pengajian kerja ni, permohonan insentif telah dibuka dah sebenarnya daripada 17 Januari yang lepas. Permohonan boleh dibuatlah melalui laman web PEKESO. Lagi itu program My Step. Program My Step tahun lepas hanya kita target 50,000, tapi sebenarnya dah lebih dari sasaran ke 61,000. Apa tu program My Step? Itu sebenarnya merupakan peluang pekerjaan kepada pekerja-pekerja untuk join GLC dan juga kerajaan. Sekarang daripada 50,000 kita naikkan ke 80,000. Kerajaan juga sasarkan 220,000 pelatih menjalani this reskilling and upskilling, dan semua yang dilatih akan dapat pekerjaan kerana kita memberi jaminan apabila dilatih dan peningkatan kemahiran habis, dia akan dapat pekerjaan. Kita ni belum lagi kita sebut pasal TVET. TVET pun ada peruntukan dalam bajet lebih kurang 6.6 bilion ringgit. Itu tak termasuk dalam 600,000 pekerjaan, tapi ini akan membantu mereka untuk mendapat pekerjaan. Tentu isu pekerjaan ini satu isu yang agak mendalam, Datuk Seri. Dan sebelum pandemik pun kita melihat bukan sahaja masalah angka pekerjaan itu, tetapi juga masalah lain seperti kualiti graduan, keboleh pasaran, marketability dan sebagainya. Kalau kita lihat data tahun 2019 dan 2020, kadar keboleh pasaran graduan kita menurun sebanyak 1.8%. Pada 2019 ia adalah 86.2%, pada 2020 ia turun kepada 84.4%. Banyak faktornya, selain masalah pengangguran siswaza, ada juga ketidakpadanan kelulusan dengan permintaan industri. Ada mismatch antara betul. Industri dan juga graduan yang kita hasilkan. Dan ada juga segelintir siswaza yang mungkin mereka memilih pekerjaan. Ada yang kata mereka terlalu memilih pekerjaan. Dan sudah tentu pandemik exacerbates. Pandemik melanda menyumbang juga kepada penurunan kadar keboleh pasaran graduan. Bagaimana YB melihat isu ini? Bagaimana YB kupas? Ya, betul. Ada isu itu berkaitan juga dengan underemployment. And that's why dia orang tak nak bekerja kalau qualification lebih tinggi daripada apa yang di pekerjaan yang ada di luar sana. Sebenarnya benda ni global fenomena dalam Malaysia tidak juga terkecuali. Peratusan graduan menganggur memang akan meningkat kerana of course because of the pandemic. Tapi soalan pertama yang sentiasa diajukan oleh majikan semasa interview tu ialah adakah anda mempunyai pengalaman? I think that is another kriteria selalunya. Standard question. Standard question. Ada pengalaman tak? Dari sudut graduan pula, pengalaman itu takkan ditimba jika tidak diberi peluang, kan? Jadi dari sudut inilah kerajaan sedar sesuatu perlu dibuat dari segi pengalaman ni. Itulah wujudnya inisiatif seperti Malaysia Short Term Employment Program yang My Step ni pada tahun lepas, di mana yang diteruskan juga pada tahun 2022.
Oleh itu pengalaman MyStep ni mereka yang telah bekerja sementara 6 bulan ke 12 bulan dengan JLC dan kerajaan, bila dia nak teruskan mencari pekerjaan, at least dia ada pengalaman di JLC ataupun di kerajaan. Tapi tak terhenti dekat situ je. Seperti yang saya sebutkan tadi, Jamin Kerja ni turut menyediakan pelbagai program latihan dan juga peningkatan kemahiran, skilling dan upskilling. Dan di sini keutamaan juga diberi kepada kemahiran digital, di mana contohnya Global Online Workforce GLOW daripada yang diunjurkan oleh MDEC. Jamin Kerja juga turut menggalakkan majikan menyediakan peluang pekerjaan kepada golongan tumpuan seperti OKU, ya, orang asli, dan juga banduan dengan kita nak membabitkan pelbagai agensi berkaitan supaya mereka mendapat pekerjaan. Ini that's why we working dengan HRD Corp, Kementerian Pengajian Tinggi, MITI dan MDEC untuk tumpuan juga kepada golongan ini. Justru dengan tawaran inisiatif yang diperkenalkan ni, insya-Allah pelbagai peluang boleh dimanfaatkan oleh pencari kerja, khususnya golongan belia. Ya, di sini saya juga baru pulang dari lawatan kerja dari Sabah baru-baru ini. Dan salah satu sektor yang memerlukan pekerja sebenarnya sektor pelancongan ini contohlah. Ya, dan saya pasti peluang pekerjaan juga bakal dicipta pada tahun-tahun yang akan datang bila kita usaha untuk memperkasakan rakyat kita, memperkasakan TVET contohnya, ya, di mana kebutuhannya besar dan sudah masanya TVET pun menjadi pilihan utama pada para belia. Kerana TVET ni dia terbukti mampu melahirkan individu yang berkemahiran, terlatih dan juga berbudaya usahawan lah. Dan bercakap berkenaan dengan individu, melahirkan individu yang ada kemahiran, YB, penting untuk kita kongsikan perkembangan terkini semua inisiatif kerajaan sekarang ini seperti yang YB lakukan, tapi saya rasa menarik juga dan penting juga untuk kita mungkin ambil sedikit kisah-kisah sebenar, success stories daripada semua program-program yang YB sebut sudah tadi, dan kita ada disertai oleh salah seorang daripada penerima manfaat atau beneficiary. Encik Hazwan adalah penerima manfaat pekerja oleh Perkeso. Encik Hazwan sekarang bekerja di sebuah kedai sebeneka. Assalamualaikum Encik Hazwan, ada di situ? Hai, waalaikumsalam. Saya nak mungkin dapatkan sedikit pengalaman Encik Hazwan terlibat dalam program ini dan bagaimana ia memberi impak kepada Encik Hazwan. Boleh Encik Hazwan ceritakan bagaimana Encik Hazwan dapat pekerjaan ini terlebih dahulu? Okay, terima kasih kepada pengerusi atas soalan tersebut. Saya mendapat ni daripada My Future Job. Saya berdaftar di Perkeso. Saya berada saya ada 2 pekerjaan sekarang ni. Ya, yang pertama ialah McDonald dan yang kedua adalah Speedmart. Saya dulu kerja sebagai McDonald's sebagai pembantu jualan di cashier untuk membantu pekerja yang di dapur mengeluarkan makanan untuk berikan kepada pelanggan. Yang kedua, saya dapat pembantu jualan kedai. Saya mengangkat barang dan saya tolak troli barang-barang yang dibawa, yang dihantar oleh lori Speedmart tersebut. Okey. Boleh Hazwan kongsikan nasihat kepada OKU, golongan OKU yang masih lagi menganggur dan mencari kerja seperti Hazwan sebelum ni? Okey, kepada OKU di luar sana, korang jangan lupa daftar dekat My Future Job kerana banyak peluang pekerjaan yang korang boleh dapat di Future Job tersebut. Korang jangan lupa daftar, lepas tu korang jangan lupa untuk mengambil bahagian kepada My Future Job tersebut. Terima kasih. Baik, terima kasih Hazwan, dan saya doakan agar Hazwan akan terus mencipta sukses dalam kerjaya selepas ini. Seronok dan gembira kita lihat kisah-kisah kejayaan seperti ini YB. It benefits real people, khasnya mereka yang memerlukan seperti Hazwan ini. Kita doakan beliau akan sejahtera selepas ini. Kita akan berteriak seketika. Kita akan kembali selepas ini dan kita akan sentuh satu lagi
komponen yang penting. Selain daripada pekerjaan, bagaimana pula dengan segmen perniagaan? Di mana progres kita dalam memperkasakan dan membantu memulihkan perniagaan susulan pandemik yang sudah kita depani hampir 2 tahun ini. Itu selepas ini saya akan bincangkan dengan Menteri Keuangan. Jangan ke mana-mana. Kembali bersama Agenda Awani, saya Luqman Haris. Kira-kira 2 tahun kita berdepan dengan COVID-19, impaknya terhadap ekonomi memang agak serius. Dan sejak 2 tahun lepas, seperti yang kita semua sedia maklum dan seperti yang saya sebut dalam segmen pertama tadi, banyak rangsangan dan bantuan yang telah dihulurkan oleh kerajaan kepada mereka yang terkesan. Khasnya setengah golongan seperti B40, M40, mereka yang kehilangan pekerjaan. Dan yang penting, dan kita akan fokus dalam segmen kedua ini, kepada syarikat tempatan khasnya PKS atau PMKS yang memang terkesan banyak dengan COVID-19. Jadi, di manakah kita dalam proses kita membantu PMKS atau PKS ini dan apa pula unjurannya bergerak ke hadapan? Dan tahun ini, 2022, apa yang boleh mereka jangkakan daripada kerajaan? Bagaimana mereka akan terus dibantu oleh kerajaan untuk bangkit kembali stronger than before? Saya bersama dengan Menteri Keuangan Tengku Datuk Seri Zafrul Tengku Abdul Aziz. YB, kita dah fokus pada pekerjaan dalam segmen pertama tadi. Yes. Kita mahu fokus juga kepada syarikat khasnya PKS atau PMKS. Apa jaminan kerajaan dalam mengembalikan keupayaan bagi PMKS iaitu perusahaan mikro, kecil dan sederhana, lebih-lebih lagi mereka yang masih lagi tidak dapat beroperasi dan masih perlukan sokongan kerajaan. Ya. Jadi, Roman, kita di kerajaan amat prihatinlah terhadap pengusaha, terutamanya perusahaan mikro, kecil dan sederhana yang terkesan akibat COVID-19. Sejak dari Mac 2020 dan kini kita dah masuk ke bulan Februari ini, dan which is like fasa 4 pelan-pelan negara, kerajaan telah menyediakan beberapa package, 8 package dan lebih 1 juta PMKS telah mendapat bantuan lah. Ini PMKS, tapi kalau kita PKS lebih besar. Ya, kita bagi contoh, satu contoh ialah program subsidi upah. Ini program yang agak popular kerana tapi jumlah peruntukannya begitu tinggi lah. Jumlah peruntukannya ialah 20 bilion ringgit dan untuk meringankan beban komuniti peniaga ni, serta membantu mereka untuk mengekalkan lebih 3.7 juta pekerja yang dapat menikmati program subsidi upah ini. Kita pun menolong mikro PKS ni melalui grant khas prihatin, jumlahnya pun 6 bilion ringgit, dan pelbagai pakej pembiayaan dan pinjaman melalui BSN juga dan Tekun, ini berjumlah lebih kurang 1.65 bilion ringgit. Dan kini alhamdulillah kita dapat lihat tanda-tanda pemulihan sektor perniagaan, ya, terutamanya jumlah perdagangan tadi saya dah sebut tadi mencecah 2 trilion ringgit. Ini peningkatan hampir 25% dari tahun ke tahun. Dan ini merupakan pertumbuhan terpantas ya sebenarnya sejak tahun 1994. Malah indikator lain juga mencerminkan pemulihan sektor perniagaan ini yang memberangsangkan. Sebagai contoh, if you look at the retail and wholesale, perdagangan borong dan runcit, mencatatkan nilai jualan bulanan yang tertinggi, ini lebih daripada 120 bilion ringgit pada bulan Disember yang lepas, ya, di mana jualan keseluruhan tahunan mencecah 1.3 trilion ringgit. Itu satu pertumbuhan yang banyak. Tapi going forward, ya, memandang ke hadapan, kerajaan sentiasa komited lah untuk mengembalikan keupayaan dan meningkatkan daya tahan perniagaan, terutamanya PMKS. Jadi di bawah bajet 2022, program Semarak Niaga ni sudah bermula dan juga akan dilancarkan di masa terdekat. Ia merangkumi antara lainnya pinjaman langsung, jaminan pembiayaan dan juga suntikan equity dengan untuk memanfaatkan setiap golongan usahawan termasuk PMKS dan juga syarikat-syarikat yang lebih besar lah. Tadi segmen pertama kita bincang berkenaan dengan pekerjaan dan yang tunjang kepada isu pekerjaan itu adalah program Jamin Kerja 2022 yang kerajaan akan lancarkan dan tambah baik tahun ini. Dan apabila kita bercakap berkenaan dengan konteks membantu perniagaan dan PMKS pula, kita ada program Semarak Niaga katanya yang akan dilancarkan oleh Perdana Menteri tak lama lagi. Apa itu program Semarak Niaga, YB, dan apa yang kita boleh jangkakan? Terima kasih, Loman. Program Semarak Niaga ni nilainya 40 bilion ringgit, ya, dan program ini disediakan bagi mengembalikan keupayaan dan memastikan kelangsungan
industri perniagaan. Ya. Pecahan dia 40 bilion ringgit ni untuk kredit mikro, untuk perniagaan kecil ni 1.8 bilion ringgit. Untuk pembiayaan equity ataupun alternatif funding 2.2 bilion ringgit. Mudahan pembiayaan mudah untuk PKS itu berjumlah 14.2 bilion ringgit. Dan juga kita bagi jaminan ya, kepada bank-bank untuk memberi pinjaman. Ini jumlahnya 22 bilion ringgit. Ini termasuk peruntukan khas untuk Bumiputera sebanyak 2 bilion ringgit. Dan skim kredit mikro itu difahamkan juga ada sebarang pakej istimewa yang ditawarkan kepada usahawan yang terkesan? Ya, kita sedar bahawa pentingnya untuk menyokong the smaller players ni lah, terutamanya perniagaan mikro, terutamanya bagi membantu mereka pulih semula dan bangun semula pasca pandemik. Apa yang sama penting ialah kita kena lihat pertolongan ni atau bantuan ni yang diberi oleh kerajaan secara holistik, di mana semua lapisan usahawan dan perniagaan disokong, dari yang mikro sampailah yang besar, sampai tersenarai di bursa. Seperti yang saya sebut tadi, sejumlah 1.8 bilion ringgit disediakan ya, untuk mikro di bawah skim pembiayaan kredit mikro. Ini disediakan melalui agensi seperti BSN, Tekun, Agrobank, Bank Rakyat dan juga Bank Negara Malaysia. Ya, salah satu ciri yang dirunding khas oleh Kementerian Kewangan dengan agensi-agensi ini ialah untuk semarak niaga ni adalah ciri-ciri seperti moratorium, tak payah bayar selama 12 bulan selepas pinjaman itu dibuat. 12 bulan. Tak payah bayar selama 12 bulan dan kadar pinjamannya pun 0%. Jadi for the first 12 month tu, 12 bulan pertama tu tak ada bayar interest, dan memang interest tak ada pun, 0% tak ada bayar principal. Jika tidak pun untuk keseluruhan tempoh, sekurang-kurangnya ada yang bagi sampai 6 bulan lah untuk 0%. Koperasi pun ada juga mendapat manfaat daripada semarak niaga ini, dan banyak lagi yang boleh dimanfaatkan oleh usahawan kita lah di bawah inisiatif di bawah semarak niaga ini sebenarnya. Detailnya ada di kita punya laman web kita. Dan yang penting seperti yang kita bincang dalam segmen pertama setelah tadi YB, untuk kita lihat keberkesanannya, bukan sahaja kita melihat kepada angka, itu penting, tapi penting juga untuk kita lihat real life examples, real life success stories seperti yang kita saksikan dengan adik Hazwan pada segmen pertama tadi. Saya mahu lakukan perkara yang sama dalam segmen ini berkenaan dengan perniagaan, dan saya berbesar hati disertai oleh Cik Jeff Rijal Abdul Jamin. Cik Jeff, Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Cik Jeff adalah pemilik syarikat DMB Kembara Sendirian Berhad yang membekal peralatan makmal, dan beliau adalah penerima manfaat skim pembiayaan BSN daripada pakej terdahulu. Difahamkan DMB membekalkan peralatan makmal pada universiti awam seperti UMT dan Uniza Terengganu. Sejak 2 tahun lepas, Cik Jeff, kita tahu sedia maklum impak COVID-19 dan penutupan ekonomi kepada perniagaan, khasnya perniagaan kecil seperti syarikat Cik Jeff DMB. Bagaimana pembiayaan BSN ini membantu perniagaan Cik Jeff yang terkesan untuk bangkit semula? Okey, terima kasih Luqman. Terima kasih Habib. Okey, pertama kali saya ingin mengucapkan terima kasihlah kepada pihak kerajaan, especially YB, melalui bajet yang baru ni tahun 2022 yang diumumkan oleh YB, di mana menyediakan skim mikro BSN ni untuk usahawan-usahawan. Jadi saya tak boleh menyangkal bahawa COVID-19 ni telah memberi impak yang sangat besar kepada usahawan-usahawan sepanjang tempoh 2 tahun. Walau bagaimanapun, dengan adanya skim pembiayaan ni, dia sedikit sebanyak memberikan kesenangan atau kelapangan kepada peniaga-peniaga dari segi dia punya untuk restart bisnes dan improve productivity, ya, yang mana yang terkesan. Dan bagi saya, kita cakap berkenaan dengan skim pembiayaan mikro BSN ni, nak apply skim ni terlalu mudah dan senang. Tidak memerlukan banyak dokumen, very minimum documents, and the process is very fast. So saya sarankan kalau sesiapa usahawan muda di sana untuk bangkit balik selepas COVID ni, insyaAllah boleh dapatkan this kind of loans. Tak banyak birokrasi seperti yang mungkin ada tak banyak. Sebelum ini. Okay. Mudah dan senang. Very easy. Dan seperti YB kongsikan sebentar tadi, banyak lagi langkah-langkah dan bantuan yang dirancang dan akan dilancarkan tidak lama lagi untuk tahun ini, untuk teruskan bantuan untuk memulihkan pekerjaan, memulihkan perniagaan, meringankan beban keuangan rakyat. Apa yang Cik Jeff harapkan
tahun ini daripada segi bukan sahaja bangkit semula 100% ke fasa sebelum pandemik, tapi juga untuk terus mengembangkan perniagaan? To be honest, saya rasa one of the target for the company is to improve to a better level. Jadi dengan adanya this kind of schemes by the government, saya berharap dia akan memulihkan ekonomi. That's the most important thing. And dengan adanya pembiayaan ini, dia akan membolehkan kita untuk berdaya saing dan menjana pendapatan supaya konsisten selepas COVID ini. Dan saya berharap agar kerajaan dapat meneruskan atau sustain this kind of loans ataupun this kind of pembiayaan supaya ekonomi kita akan better off lah lagi. Ya. Baik, terima kasih Cik Jeff Rijal. Sedikit saja lagi dengan YB untuk kita tutup dengan beberapa minit lagi kita berbaki ini. Banyak yang YB sudah kongsikan tadi, insentif pembiayaan skim kredit mikro, jaminan pembiayaan perniagaan, program semarak niaga dan sebagainya. Bagaimana pula dengan kemudahan menjalankan perniagaan? Kerana di sebalik semua pemberian dan insentif ini, kemudahan ease of doing business juga penting. Yes, YB. betul. Kita sedar bahawa dari segi dasar tu kita bukan saja perlukan program yang saya sebut tadi, subsidi upah dan sebagainya. Tetapi kita juga memerlukan langkah-langkah untuk memudahkanlah usahawan kita terus menjalankan perniagaan. Contohnya pertama, bagi kerja-kerja mereka nak mengubah suai fasiliti perniagaan supaya nak patuh the new SOP kan, SOP yang baru ini. Contohnya sekarang dirasihatkan buat pengudaraan ya di kawasan-kawasan penduduk pelanggan duduk kan, dan juga pekerja. Kerajaan akan melanjutkan potongan cukai untuk ni, untuk all this renovation, pembaruan premis hingga RM300,000. Ini kita lanjutkan sampai akhir tahun ini. Keduanya, bagi syarikat yang berdaftar dengan Safe at Work contohnya, potongan cukai tambahan juga diberi sebanyak RM50,000. Ketiganya, terakhir ni, bagi contohlah 3 contoh ni, satu lagi adalah menambah peluang penyertaan dalam perolehan kerajaan ya, di mana syarat keperluan pendaftaran akan dipermudahkan. Syarikat yang pertama kali mendaftar sijil pendaftaran perniagaan MOF dikenakan bayaran hanya RM150. Sebelum ni bayarannya adalah RM450 sebelum ni. Jadi sebagai tambahan, syarikat yang beroperasi daripada premis perniagaan jenis SOHO ni ataupun shared participation dan co-working ni juga dibenarkan mendaftar. Saya rasa mungkin saya amazed sedikit kalau saya tak sebut pasal sektor pelancongan kerana paling teruk terjejas sejak COVID-19. Apa antara langkah kerajaan tahun ini untuk membantu pemain industri pelancongan? Ya, memang industri pelancongan adalah amat terkesan, dan kita juga sedar bahawa apabila InsyaAllah bila sempadan dibuka semula, kita perlukan kapasiti juga yang sudah siap untuk dibangunkan untuk memaksimumkan potensi hasil dalam sektor ini. Jadi contohnya, kita telah membuat peruntukan sebanyak RM1.6 bilion dalam bajet 2022 untuk sektor ini. Ini termasuklah subsidi upah yang kita akan teruskan kepada sektor ini, dan juga ini subsidi upah untuk pelancongan ini akan memanfaatkan lebih kurang 330,000 pekerja, dan ini melibatkan RM600 juta. Kita juga ada perencana tourism financing ya, itu ini lagi satu RM600 juta, dan bantuan khas kepada lebih 20,000 pengusaha pelancongan yang berdaftar di bawah MOTEC lah, di bawah Kementerian Pelancongan dan Seni dan Budaya. Ini pembentukan kita bagi RM85 juta. Jadi kita nak rancakkan industri ini. Kerajaan juga telah mengumumkan pelepasan khas cukai pendapatan individu bagi mereka yang buat pelancong domestik, pelancongan domestik lah, dah sehingga RM1,000 ini kita lanjutkan sampai akhir tahun ini. Walau apapun, kita yakinlah bahawa kita di Kementerian Kewangan dan Kerajaan juga sentiasa responsif lah kepada keperluan rakyat dan perniagaan untuk mengambil langkah-langkah yang bakal mempercepatkan usaha pemulihan masing-masing. Akhir sekali YB, mungkin rakyat Malaysia ni agak trauma dengan 2 tahun lepas kerana COVID-19 sememangnya satu perkara yang kita tak pernah saksikan dalam lifetime kita, dalam hidup kita. Unprecedented. Banyak false alarms, kita jangka sudah reda, kemudian mungkin boleh kembali ke normal, kemudian balik kepada PKP dan sebagainya. Jadi beberapa kali, jadi kita dah trauma dan fobia. Mungkin kita faham juga akibat itu tahun 2022 ni, walaupun ramai yang teruja, excited, tapi mereka masih lagi ada sedikit cautiously optimistic. Kerana pengalaman sejak 2 tahun yang lepas. Apa harapan, apa message YB
kepada keseluruhan rakyat di luar sana, keseluruhan keluarga Malaysia untuk tahun ini 2022? Di sini sekali lagi saya ingin menegaskan bahawa Kementerian Kewangan dan juga kerajaan akan sentiasa responsif lah dalam memastikan seluruh keluarga Malaysia kita dan juga komuniti-komuniti perniagaan ini disokong sebaik mungkin. Kita tahu we cannot prepare for anything that happen, but we must prepare lah for the worst. And we've shown that kita buktikan bahawa kita akan menolong mereka yang memerlukan. Jadi bajet 2022 ni seperti Lokman tahu memerlukan bajet yang terbesar dalam sejarah kita, peruntukan 332 bilion ringgit. Ini mencerminkan komitmen kerajaan untuk untuk tidak berkompromi dalam memastikan kesejahteraan rakyat dan juga kelangsungan perniagaan kita. Namun penyediaan peruntukan dan langkah-langkah ini tak mencukupi, ya, seperti we discuss tadi. Kita perlu memastikan keberkesanan dan penyampaian inisiatif bajet 2022 ini. Ya, oleh itu kita ada komiti ataupun jawatan kuasa pemantauan bajet 2022 yang dipengerusikan oleh Yang Amat Berhormat Perdana Menteri sendiri. YB, terima kasih. Terima kasih Lokman. Menteri Kewangan Tengku Datuk Seri Zafrul Tengku Abdul Aziz, terima kasih kepada anda menonton agenda Awani kali ini. Kita jumpa lagi. Assalamualaikum dan salam hormat. Waalaikumsalam.